Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Pada episod yang lepas, dalam pengenalan kita telah bincangkan secara umum dan secara sepintas selalu berkenaan dengan apakah 7 penghadang utama dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada episod kali ini kita akan mulakan perbincangan secara terperinci dan kupasan yang lebih mendalam. Yang kita akan mulakan dengan penghadang yang pertama, iaitu ilmu dan makrifah. Kita adalah insan yang hakikatnya adalah hamba, tapi mengapa kita selalu leka dengan kewajiban sebagai hamba? Alhamdulillah. Pada episod pembukaan yang lepas kita telah membincangkan secara serba ringkas apakah 7 aqabah, iaitu 7 penghadang dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita telah sebutkan bahawa penghadang yang pertama adalah ilmu. Bermakna untuk seseorang itu sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah dia menjadi orang yang berilmu. Oleh kerana itu menuntut ilmu adalah suatu kewajipan ke atas setiap mukmin. Tidak kira siapa. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan, sama ada dia orang kaya ataupun miskin, sama ada dia seorang raja ataupun rakyat jelata, sama ada dia orang tua ataupun muda, sama ada dia bos, majikan ataupun dia orang bawahan, anak kuli. Maka ilmu menjadi suatu kewajipan dalam agama kita. Ia tidak dihadkan kepada golongan yang tertentu sahaja untuk menuntut ilmu. Ianya bukan hanya untuk golongan bangsawan sahaja untuk menuntut ilmu. Golongan bawahan tidak perlu menuntut ilmu. Kita tidak ada kasta yang seperti itu dalam agama Islam, kerana Islam datang bersama dengan kepentingan ilmu, dan diwajibkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimah, atau kama qala alaihi salatu wasalam, menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap orang mukmin, tidak kira siapa. Kerana apa? Kerana di dalam menempuh perjalanan rohani menuju Allah Subhanahu Wa Taala, seseorang itu tidak mungkin dapat menempuhnya dalam keadaan hatinya gelap daripada ilmu. Kerana kejahilan adalah merupakan zulumat. Kebodohan adalah merupakan kegelapan dalam jiwa manusia. Sedangkan kita perlukan cahaya dalam perjalanan menuju Allah. Kerana kehidupan di dunia ini adalah sebenarnya gelap. Walaupun kita berada di hadapan lampu yang terang benderang, daripada matahari, sinaran matahari, daripada lampu spotlight dan sebagainya. Sebenarnya kehidupan dunia ini adalah gelap untuk hati manusia, melainkan apabila dia mendapat cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Maka apabila kita mempelajari ilmu, apabila kita menuntut ilmu, apabila kita menimba ilmu, bermakna kita mengusahakan dan kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan cahayanya dalam jiwa kita. Dan di situ mata hati kita akan terbuka dalam perjalanan ini. Maka kita akan dapat lihat perjalanan apa yang disebutkan oleh ulama Rabbani sebagai perjalanan hati. Apa yang dimaksudkan dengan perjalanan rohani. Apa yang dimaksudkan dengan perjalanan jiwa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cahaya ilmu itulah yang kita berhajat, yang kita perlu menuntut kepadanya, dan itulah ilmu yang diwariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kerana itu di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Disebut pewarisan.
Kerana jiwa manusia dia suka harta pusaka. Manusia suka berebut dengan harta pusaka. Dia ada nilai sentimental. Dan dia ada nilai keduniaannya. Kadang-kadang adik-beradik yang selama ini mesra boleh bergaduh sebab harta pusaka. Harta pusaka suatu yang dekat dengan manusia. Bila Rasulullah SAW mengatakan, ilmu ini adalah harta pusakaku. Siapa yang mengambil ilmu ini, dia mengambil harta pusakaku dengan bahagian yang banyak pada dirinya. Oleh kerana itu, pada suatu ketika setelah kewafatan Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat orang begitu sibuk di pasar meniaga dan masjid sudah berkurangan dengan majlis-majlis ilmu. Ramai orang yang lebih masanya dan tenaga mereka berada di kawasan perniagaan, di kedai mereka, di pasar mereka. Maka halaqah-halaqah ilmu Sayyidina Abu Hurairah melihat semakin kecil dan semakin kurang orangnya. Maka Sayyidina Abu Hurairah keluar daripada masjid menuju ke kawasan pasar dan mengumumkan, wahai fulan bin fulan, wahai sekalian umat, sekarang ada harta pusaka Rasulullah SAW sedang dibahagi-bahagikan di dalam Masjid Nabawi. Cepat ambil bahagian kamu. Maka mereka semua berpusu-pusu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Apabila mereka masuk, mereka lihat tidak ada harta yang sedang dibahagi-bahagikan. Yang ada adalah beberapa majlis ilmu. Maka mereka semua berjumpa dengan Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, kamu mengatakan ada harta pusaka Rasul sedang dibahagi-bahagikan. Maka Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, apa yang kamu nampak? Kami hanya nampak majlis-majlis ilmu sedang berjalan. Jawab Sayyidina Abu Hurairah, itulah harta pusaka Rasulullah yang baginda tinggalkan. Baginda tidak meninggalkan dinar dan dirham. Dan tidak ada seorang Nabi pun yang meninggalkan dinar dan dirham sebagai harta pusakanya. Innama warasul ilm. Sesungguhnya para Nabi itu meninggalkan ilmu sebagai harta pusaka mereka. Dan mereka yang mengambil bahagian yang besar daripada ilmu ini, dia telah mengambil bahagian yang besar daripada harta pusaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Seorang yang mahir dengan selok-belok ilmu agama adalah lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang abid, orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan tidurnya orang yang alim itu adalah lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang jahil yang sedang sibuk dengan ibadahnya. Kerana orang yang alim, walaupun dengan tidurnya itu dia tidur dengan sunnah, tidurnya itu menjadi ibadah. Tapi orang yang jahil apabila dia beribadah, dia tidak tahu bahawa kemungkinan ibadahnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dia tidak mengetahui apakah ilmu berkaitan bagaimana solat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solat itu sah, dan bagaimana solat itu menjadi kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadahnya itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ilmu yang membicarakan berkenaan dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Maka jawapannya pasti tidak. Pasti tidak sama kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan sebuah firman Allah Ta'ala yang lain, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm darajat. Allah Subhanahu wa taala meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat yang lebih tinggi lagi bagi orang-orang yang berilmu. Ya. Maka seluruh kelebihan dan juga fadilat-fadilat sebagai seorang alim yang disebutkan oleh Quran dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebenarnya menyatakan kelebihan menuntut ilmu itu sendiri. Kerana tidak ada seseorang pun yang dapat menjadi ulama, tidak ada seorang pun yang boleh menjadi faqih ataupun ahli ilmu kecuali dia menuntut ilmu. Dia menempuh perjalanan mencari ilmu. Dan kita sebutkan sebelum ini pada episod yang lepas sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala
nescaya mempermudahkan perjalanannya untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana majlis-majlis ilmu di dunia ini adalah hakikatnya taman-taman syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu sedang menempuh perjalanan di dunia ini dan kamu melihat ada majlis ilmu yang sedang berjalan, maka hendaklah kamu berhenti di dalamnya, kerana itu adalah tempat-tempat kamu berpiknik. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u, itu tempat kamu berkelah. Itu tempat kamu berseronok-seronok. Itu tempat kamu bersenang-senang. Majlis ilmu adalah syurga di dunia ini. Seperti mana disebutkan oleh Rasulullah, maka hendaklah kamu berhenti dan ambil bahagian di dalamnya. Hilaqul dzikr wa hilaqul ilm. Dan sebuah riwayat mengatakan majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala di dunia ini adalah merupakan taman-taman syurga. Maka apabila kita menempuh perjalanan untuk letakkan diri kita di taman-taman syurga di dunia ini, maka disitulah sebuah tanda dan juga alamat Allah Subhanahu wa taala sedang memudahkan lorong kita untuk menuju ke syurga yang hakiki di hari akhirat kelak. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya untuk mencapai hakikat ilmu itu adalah dengan bersusah payah untuk mencari ilmu. Di dunia ini adalah darul asbab. Untuk mendapatkan sesuatu, kita perlu usaha di atas asbab untuk mendapatkannya. Itu sistem yang Allah SWT letak di atas dunia ini. Kita inginkan rezeki, kita usaha di atas asbab untuk dapatkan rezeki. Supaya kita mendapat rezeki dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk usaha atas asbab, pasti ada susah payahnya, pasti ada jerih payahnya. Begitu juga dengan ilmu. Ilmu adalah lebih berharga daripada harta kita. Ilmu adalah lebih bernilai daripada harta kita. Ilmu lebih mahal daripada harta kita. Maka untuk mendapatkan ilmu, bitta'allum, dengan bermujahadah menuntut ilmu. Ya. Dan apabila kita bicara tentang ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap mukmin dan menjadi suatu kefarduan kepada kita dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ulama mengatakan jika seseorang itu Allah Taala pilih sebagai wali Allah, jika seseorang hamba itu Allah Taala pilih menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin hamba itu dalam keadaan yang jahil. Allah tidak memilih wali-walinya daripada kalangan orang-orang yang jahil. Jika Allah SWT ingin memilih walinya itu, tapi dia dalam keadaan jahil, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan memperilmukan dia terlebih dahulu. Maksudnya Allah SWT akan memberi taufik dan hidayah untuk dia menuntut ilmu terlebih dahulu dengan kadar ilmu yang wajib dia ketahui, dan kemudian barulah dia boleh menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada wali Allah yang tak tahu sesuatu yang basic dan juga asas dalam ilmu syariat. Tidak mungkin dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia boleh berbicara tentang hakikat dan juga makrifat, tetapi dia tidak mengetahui hal-hal yang asas di dalam syariat, maka ulama mengatakan bahawa itu bukan tanda kewalian, bukan tanda wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk mencapai maqam yang tinggi di sisi Allah di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu. Untuk dunia kita perlukan ilmu, lebih-lebih lagi untuk perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlukan ilmu, perlukan bekalan. Contoh, kita nak bergerak daripada sini, nak keluar daripada negeri Selangor, kita perlu tahu apakah roadblock yang ada, di mana ada sekatan, di mana ada penghadang, di mana ada penghalang. Kita kena tahu at least GPS untuk ke sana, ya, map, peta, dan inilah yang berada di dalam ilmu. Ilmu akan memberitahu kepada kita apakah perkara-perkara yang patut kita ketahui, apakah perkara yang memudahkan perjalanan kita menuju Allah, apakah perkara yang Allah redha dengan kita. Dengan ilmu, kita dapat tahu apakah perkara yang Allah Ta'ala murka dengan kita. Dengan ilmu, kita tahu bagaimana kita dapat tinggi di sisi Allah, dan apakah asbab yang menyebabkan kita hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu, kita dapat membezakan yang mana hak dan juga yang mana batil secara tepat dan juga precise. Dengan ilmu, kita dapat mengetahui yang mana halal dan yang mana haram. Dengan ilmu, kita dapat tahu yang mana do's, yang mana don'ts. Tanpa ilmu dan pengenalan kepada hal-hal tersebut, ia akan menyebabkan perjalanan kita tersangkut
untuk tiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang wajib untuk kita pelajari ia terbahagi kepada dua bahagian yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama disebut sebagai ilmu fardu ain, yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Ini adalah dua pembahagian ilmu yang paling utama sekali untuk seseorang berjalan menuju Allah. Hatta Imam Ghazali sangat menekankan seseorang perlu mengetahui keutamaan ilmu yang patut dia utamakan, yang patut dia pentingkan. Jika dia tidak meletakkan sesuatu ilmu itu pada tempatnya, maka di situ akan menjadi gangguan kepadanya untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. First thing first. Kita letakkan keutamaan ilmu mana yang patut kita utamakan, yang itu kita kena bereskan ilmu tersebut. Tidak dapat tidak, indispensable. Memang kita kena bereskan, kita kena settlekan ilmu tersebut. Yang pertama adalah fardu ain, iaitu fardu yang bersifat setiap individu wajib untuk mempelajarinya. Dia tidak boleh diwakilkan kepada orang lain untuk belajar ilmu tersebut untuk pihak kita. Bila sebut fardu ain, ain maksudnya setiap individu. Berlainan dengan fardu kifayah yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Dan ilmu fardu ain, ulama mengatakan bahawa ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari sebagai fardu ain. Yang pertama tauhid, ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tazkiyah. Baik, yang pertama adalah ilmu tauhid. Juga dipanggil sebagai ilmu akidah. Juga kadang-kadang dipanggil sebagai ilmu usuluddin. Ianya membicarakan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepercayaan kepada hal-hal yang gaib, dan juga perbahasan mengenainya. Dan ianya berpaksikan kepada sebuah hadis yang dipanggil sebagai hadis Jibril alaihissalam. Dan ulama memanggil hadis ini sebagai ummu sunnah, induk kepada sunnah. Sunnah adalah perjalanan agama. Maksud sunnah di dalam definisi kita sebagai orang yang menuntut ilmu adalah perjalanan agama. Itu as-sunnah. Man sanna sunnatan. Ia perjalanan dalam pengamalan agama kita, dipanggil sebagai sunnah. Maksudnya seluruh perjalanan agama kita, induknya dan intipatinya terdapat dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan riwayat yang sahih dalam Sahih Muslim. Maka apabila ditanyakan daripada mana ulama dapat tahu bahawa ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari, daripada mana datang ilmu tauhid, daripada mana datang ilmu fiqh, daripada mana datang ilmu tasawuf, apa sandaran, apa dasar bahawa ini adalah ilmu yang wajib kita pelajari? Sandarannya adalah hadis Jibril tadi, ummus sunnah, di mana Jibril alaihissalam telah menjelma menjadi seorang lelaki dan berjumpa dengan Rasulullah SAW dan disaksikan oleh para sahabat. Dan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Jibril alaihissalam, pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW. Lalu soal jawab itu menjadi suatu mekanisme untuk keluarkan ilmu yang menjadi asas, yang menjadi fundamental, yang menjadi basic, yang paling asasi di dalam agama kita. Setiap soalan yang diajukan oleh Jibril AS itu membentuk kerangka yang terdasar dalam ilmu agama. Bermakna kalau seseorang itu hendak memahami apa itu agama, dia perlu berbalik kepada hadis Jibril ini. Setiap soalan dan setiap jawapan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, inilah asas agama kita. Jika ada seorang non-Muslim datang kepada kita, please tell me about your religion. Saya nak tahu tentang agama kamu. Agama itu kan terlalu luas cakupannya. Di mana kita nak mulakan? Macam mana kita nak bagi sesuatu yang ringkas dan padat? Itulah hadis Jibril. Dan setiap daripada kita berhajat untuk mempelajari tentang hadis Jibril dan menghafal satu persatu daripada perkara yang terkandung dalam hadis Jibril. Soalan yang pertama yang dilontarkan oleh Jibril alaihissalam adalah akhbirni anil iman. Tolong beritahukan kepada aku apakah itu iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah kamu
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamu beriman kepada hari kebangkitan. 6 perkara. Yang terakhir adalah percaya kepada akhirat. Ya, hari kebangkitan. Lalu 6 perkara ini disebutkan oleh ulama sebagai 6 rukun iman. Kemudian ada perbahasan di dalamnya. Perbahasan yang menerangkan 6 perkara tersebut, lanjutannya itu dipanggil sebagai ilmu akidah, dan juga lanjutan yang lebih terperinci dipanggil sebagai ilmu kalam. Ya. Dan itu adalah yang pertama, iman. Iman diwakili oleh ilmu akidah. Ilmu akidah adalah ilmu yang membincangkan tentang iman secara terperinci. Dan kemudian kita beralih kepada soalan yang kedua daripada Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, tolong beritahukan kepada aku apakah itu Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam yang pertama adalah kamu mengucapkan syahadah, yang kedua solat 5 waktu, yang ketiga puasa di bulan Ramadan, dan keempat menunaikan zakat, dan yang kelima mengerjakan haji bagi yang mampu. Kemudian 5 perkara ini ulama sebutkan sebagai 5 rukun Islam. Ya. Mengucapkan syahadah, seseorang yang mengucapkan syahadah bermakna dia telah mengikat dirinya dengan segala hukum hakam di dalam Islam. Dia telah mengikat dirinya dengan segala undang-undang dalam Islam. Dengan mengucapkan syahadah, kalau dia peniaga, dia kena jalankan perniagaan cara Islam. Kalau dia petani, kena jalankan pertanian secara Islam. Kalau pinjaman, dia kena meminjam cara Islam. Rumah tangga cara Islam. Kehakiman, kalau dia seorang hakim, seorang peguam, dia kena jalankan guaman dia secara Islam. Kehakiman secara Islam, perundangan secara Islam, pentadbiran secara Islam, hukuman secara Islam, menguruskan jenayah secara Islam, nikah kahwin secara Islam. Jadi ucapan syahadah dia merangkumi seluruh aspek kehidupan seorang mukmin. Tapi daripadanya ada 4 perkara yang paling utama yang mempunyai kerangka yang dasar dalam perjalanan jiwa manusia menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yang hakikat keempat ini perlu ada dalam jiwa manusia. Yang pertama hakikat solat. Yang kedua hakikat puasa. Sehingga hakikat puasa itu bukan sahaja pada bulan Ramadan. Bagaimana seluruh kehidupan kita itu, perjalanan hati itu sebenarnya perjalanan puasa sebenarnya. Sehingga kita berhajat untuk memahami apa makna puasa yang sebenar. Solat sudah tentu hakikat solat. Sehingga seluruh ibadah ini kita lakukan dengan penuh pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keempat adalah zakat, yang bermaksud kesucian. Bagaimana seluruh kehidupan kita ini dapat kita jalani dengan makna kesucian. Ya. Dalam masa yang sama, zakat yang perlu dikeluarkan daripada harta perlu dikeluarkan. Syariat yang perlu dilakukan dan dilaksanakan secara zahir, seseorang itu perlu melaksanakan. Tidak mungkin seseorang itu memisahkan antara syariat dan hakikat. Syariat wajib dilaksanakan, tapi dalam masa yang sama, dalam perjalanan hati kita menuju Allah, kita kena pakai penghayatan solat dalam seluruh hidup kita, penghayatan puasa untuk seluruh hidup kita, penghayatan zakat untuk seluruh hidup kita, penghayatan haji untuk seluruh hidup kita. Kita sentiasa mendengar haji seumur hidup, bukan? Tapi seseorang yang mengetahui dan memahami ilmu perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh kehidupannya ada aspek-aspek yang penting di dalam ibadah haji itu untuk dihayati dalam jiwanya sepanjang hidupnya. Begitu juga puasa Ramadan, bukan sekadar Ramadan penghayatannya, ada sesuatu yang diabsorb, yang diserap dalam perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu ada Islam, ilmu yang membincangkan dan membicarakan berkenaan dengannya adalah ilmu fiqh. Ilmu fiqh, hukum hakam Islam, perundangan berkenaan dengan technicality di dalam hukum hakam Islam. Ya. Baik, berpindah kepada soalan yang ketiga. Akhbirni anil ihsan. Wahai Muhammad, kata Jibril alaihissalam, beritahukan kepada aku apakah itu ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Al-ihsan adalah kamu menjadi hamba Allah yang kamu beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu tidak dapat mencapainya, maka hendaklah kamu meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Dan ilmu yang membicarakan tentang al-ihsan dipanggil sebagai ilmu tazkiyah, juga mempunyai nama-nama yang lain. Ilmu tasawuf. Juga nama yang lain ilmu ihsan. Ada ulama memanggil ilmu ihsan kerana ia membicarakan sesuatu yang dapat mencapai matlamat dan hakikat al-ihsan yang diberitahu dalam hadis Jibril tersebut. Ia juga boleh dinamakan sebagai ilmu adab, kerana keseluruhan perjalanan menuju Allah itu adalah bagaimana hati kita beradab dengan Allah dan jiwa kita beradab dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jalan menuju Allah itu ada pada adab. Kadang-kadang juga dipanggil sebagai ilmu akhlak. Ya, adab dan akhlak ia mempunyai perbezaan, tetapi ia berkait rapat antara satu sama lain. Maka di sinilah dasar dan juga sandaran kewajipan kita menuntut ilmu yang fardu ain. Ia berpaksi kukuh di dalam sumber yang sahih yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perjalanan kita menuju Allah, tiga ilmu ini kita tidak boleh lepaskan: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Selain daripada ilmu agama, selain daripada tiga ilmu ini, dia berpindah kepada jenis bahagian ilmu yang berikutnya dipanggil sebagai fardu kifayah. Ilmu agama yang berkaitan dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kifayah maksudnya cukup. Maksudnya jika sebahagian daripada masyarakat sedang mempelajarinya, maka ia sudah mencukupi. Maka seluruh masyarakat tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada wakil daripada masyarakat untuk mempelajari ilmu tersebut, seluruh masyarakat adalah berdosa. Ya. Dan jika dalam sesebuah masyarakat ada orang sudah pun mempelajarinya dan dia pun ingin mempelajari juga ilmu fardu kifayah tersebut, hukumnya mustahab. Tidak wajib, tetapi mustahab, sesuatu yang disunatkan untuk dia pun mendapat ilmu fardu kifayah tersebut. Ya. Dan bahkan ia digalakkan. Contohnya ada sebahagian masyarakat sudah pun mempelajari bagaimana untuk menguruskan jenazah. Di tempat kawasan kita, di presin kita, di kawasan kita ini, di seksyen taman yang kita duduk dah ada orang yang tahu tentang pengurusan jenazah. Sudah mencukupi sebenarnya. Tapi kita ingin mempelajari juga tentang pengurusan jenazah, ada sesuatu yang digalakkan. Tapi dalam mempelajari ilmu fardu kifayah, jangan seseorang itu mengabaikan ilmu fardu ain. Kadang-kadang ada orang yang ingin mempelajari secara dalam ilmu tajwid secara details ada fardu kifayah. Ya, tajwid secara details ada fardu kifayah. Yang menjadi tajwid yang menjadi fardu ain adalah yang kita baca sebagai rukun qauli di dalam solat kita. Yang tak betul tajwidnya, tak sah solat kita. Ya. Tapi yang selebihnya, yang terperinci, jika seseorang ingin belajar tarannum, silakan. Belajar qiraat, silakan. Tajwid secara terperinci, silakan. Tetapi pastikan bahawa dia bereskan ilmu yang fardu ain. Dia tidak boleh lepaskan tauhid, fiqh dan tasawuf. Jika tasawuf dia masih belum belajar, tetapi dia nak mempelajari ilmu yang lain, yang fardu kifayah, bermakna dia tidak meletakkan sesuatu ilmu itu pada tempatnya. Dia perlu melengkapkan tiga ini. Jika dalam masa yang sama dia mempelajari tiga ini dan dia telah menyusun dan peruntukkan waktunya untuk mempelajari tiga dan ada lagi lebihan masa yang lain dan dia ingin isi waktu tersebut, sekarang dia boleh isikan dengan ilmu yang bersifat fardu kifayah seperti ilmu tajwid, ilmu tarannum, ilmu qiraat, ilmu sirah, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ini semua fardu kifayah. Ya. Tapi jika seseorang tidak memahami pembahagian ilmu ini, akhirnya dia meletakkan turutan ilmu dengan cara yang salah dan akhirnya sesuatu yang dia patut pelajari yang dengan ilmu itu dapat menyelamatkan di alam barzakh, yang dapat menyelamatkan di alam padang mahsyar, dia terlepas daripadanya. Apakah ilmu yang dapat menyelamatkan kita di alam barzakh dan padang mahsyar? Akhirnya dia berbalik kepada tiga ilmu yang menjadi fardu ain yang kita bincang di awal tadi. Ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Dan
apabila kita mempelajari ilmu fardu kifayah, ya, saya sebutkan tadi beberapa ilmu agama yang bersifat fardu kifayah dan kemudian ada yang berkaitan dengan pencarian dunia dan bagaimana untuk makmurkan dunia, ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Juga fardu kifayah seperti kejuruteraan, seperti seni bina, kedoktoran, perubatan, berkaitan dengan falak, kaji bintang. Namun perlu diingati ilmu-ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan keduniaan seperti kejuruteraan, kedoktoran, perubatan dan sebagainya pastinya tidak sama kedudukan dengan ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Ya. Dan seluruh ilmu ini sama ada fardu ain ataupun fardu kifayah, apabila seseorang itu menuntut ilmu kerana Allah bukan kerana dunia, maka seluruh ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Kerana apabila kita ingin mempelajari ilmu, yang kita inginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Apakah itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dapat memberi faedah kepada kita dalam perjalanan jiwa kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dapat tambah nilai di dalam diri kita, rohani kita, untuk meningkat daripada satu fasa ke peringkat yang berikutnya, sampai satu fasa ditingkatkan lagi yang berikutnya. Dan dengan ilmu kita dapat mengetahui bagaimana kita dapat meningkat daripada satu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi. Bagaimana kita dapat berpindah daripada satu nafsu kepada nafsu yang lebih baik. Nafsu yang sama, tapi nafsu yang lebih baik. Bermula daripada nafsu amarah, nafsu yang sama, tapi meningkat menjadi nafsu yang tenang. Lebih tingkat lagi nafsu yang reda, ditingkat lagi sampai nafsu yang sempurna. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kita mempelajari ilmu fardu kifayah, seseorang itu tidak boleh mengabaikan ilmu fardu ain sepanjang hidupnya. Walaupun dalam ilmu fardu ain, 3 ilmu tauhid, fikah dan tasawuf itu ada kadar yang minimum yang wajib kita pelajari sebenarnya untuk kita lepasi. Untuk seseorang itu menjadi wali Allah yang saya sebutkan, paling minimum kadar yang dia patut ketahui adalah yang paling minimum. Cukup untuk dia menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kewalian, ketinggian rohani di sisi Allah juga manusia tidak sepatutnya merasa cukup pada satu tingkatan. Kerana perjalanan ini menuju zat yang tidak ada had, yang tidak ada limit. Maka dapat terus meningkat. Dia sudah dekat, ingin lagi dekat pada Allah. Sudah dekat, lagi dekat ingin pada Allah. Demikian Allah bekalkan hati kita yang tidak merasa puas. Sudah berilmu, rasa belum puas lagi dengan ilmu, belum kenyang lagi dengan ilmu. Kerana ilmu itu yang dapat menolak kita, push kita untuk terus lagi, dekat lagi dengan Allah, dekat lagi, hampir lagi dengan Allah, kenal lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tiada penghujungnya sehinggalah manusia masuk ke syurga Allah, kepuasan itu masih belum dapat dilegakan lagi. Kerana setiap perjumpaan dan melihat Allah, inginkan lagi yang setelah ini lebih lagi kenal Allah dengan keterbukaan dan sikapan yang lebih luas. Maka sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ilmu fardu ain mempunyai kadar minimum yang wajib kita pelajari, tetapi ianya hendaklah ditambah daripada masa ke semasa sepanjang hidup kita. Apakah yang menjadi kesilapan kebanyakan orang Islam pada saat ini? Pertamanya adalah mengabaikan ilmu fardu ain. Yang pertama. Yang kedua, dia mengetahui kepentingan fardu ain dan dia mempelajari ilmu fardu ain, tapi dia meletakkan ilmu fardu ain ini hanya sebagai sesuatu yang tadika sahaja. Cukuplah yang penting-penting dia ketahui, sudah dia tahu, sudah mencukupi. Padahal hakikat yang sebenarnya, sepanjang kita mengharungi kehidupan kita dan ilmu fardu kifayah yang kita pelajari daripada masa ke semasa, hendaklah seiring dengan penambahan dalam ilmu fardu ain itu sendiri. Lihatlah ilmu-ilmu yang berada dalam fardu ain, tauhid, fikah dan tasawuf. Ia bukan sekadar kitab nipis, tapi ulama mensyarahkannya. Daripada satu kitab yang nipis, kemudian disyarahkan yang lebih tebal, kemudian disyarahkan lagi, kemudian hasyiah, kemudian super commentary, disyarahkan lagi. Sehingga kerana apa? Semakin meningkat perjalanan kita menuju Allah SWT, semakin banyak perkara fardu ain yang patut kita ketahui. Ia tidak sepatutnya ianya berhenti dan sekadar ini untuk budak-budak tadika, ini untuk budak-budak kafa,
Ini untuk budak-budak sekolah rendah untuk settlekan. Saya dah belajar dulu, sekolah agama dulu saya dah habis settlekan. Dulu ada subjek agama ketika saya sekolah dulu, saya dah settle dah fardu ain. Fardu ain adalah ilmu yang kita pelajari sampai hembusan nafas kita yang terakhir. Hatta sebenarnya fardu kifayah itu sebenarnya dia ada takat yang berlimit-limit. Tapi ilmu fardu ain, ambil sahaja ilmu tauhid. Kita perlu bertauhid dengan Allah dan sentiasa meningkatkan ma'rifatullah. Ilmu fiqh, setiap daripada perjalanan kita bagaimana penghayatan fiqh itu kita dapat tingkatkan sehingga penghujung usia kita. Dan tasawuf, sehingga penghujung hidup kita agar tidak sezarah pun takabur melekat dalam diri kita. Itu tasawuf. Kita berhajat untuk mempelajari ilmu. Bagaimana saya keluar daripada dunia ini dalam keadaan Allah redha dengan saya, dalam keadaan tidak ada penyakit hati dalam diri saya. Dan saya berhajat untuk mengetahui ilmu tersebut. Dan itu adalah struggle untuk seluruh kehidupan saya. Maka hari ini kita kena keluarkan dari fikiran kita bahawa ilmu fardu ain itu fardu ain kafah untuk budak sekolah rendah. Tidak. Ianya meningkat sejauh mana peningkatan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam kehidupan dunia kita ataupun dalam kehidupan agama kita. Ilmu fardu ain hendaklah seiring meningkat. Semakin meningkat usia kita, semakin meningkat pengetahuan kita tentang ilmu fardu ain tersebut. Dan seluruh ilmu-ilmu yang kita pelajari ini, yang kita belajar daripada guru, ya. Seseorang yang hanya belajar ilmu hanya daripada kitab, maka kesalahan dan kesilapan dalam kefahamannya akan lebih banyak daripada kefahamannya yang sahih. Jika tidak ada guru yang membimbingnya. Kita berhajat kepada guru. Kita berhajat kepada penerangan daripada guru. Kerana ilmu bukan sekadar pada kitab, tetapi apa yang berada dalam dada guru, yang kefahamannya dilimpahkan kepada kita. Yang guru tersebut mendapat ilmu secara pewarisan. Kerana itu Rasulullah menyebutkan ilmu itu secara pewarisan. Yang beliau mendapat kefahaman tersebut daripada guru sebelumnya. Gurunya itu daripada guru sebelumnya. Dan ini bertalian, berantaian sehingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhajat untuk mencari ilmu yang bersanad. Ilmu yang mempunyai rantaian, yang dapat memahami setiap teks Al-Quran dan hadis itu dengan konteks yang betul dan tepat. Dan seluruh ilmu itu yang kita pelajari daripada guru, ilmu yang bersifat teori, ilmu yang bersifat akli, yang bersifat akal, untuk kita faham dengan akal, itu adalah sebagai perantaraan untuk jiwa kita disiapkan untuk menerima ilmu secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dinamakan sebagai ilmu laduni. Juga disebut sebagai ilmu wahbi. Wahbi maksudnya pemberian kurniaan daripada Allah. Seperti mana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Hamba yang kami ajarkan ilmu yang datang direct daripada Allah, langsung daripada Allah ke dalam jiwanya, kefahaman. Dengan kita menjadi orang yang takut. Hanya orang yang berilmu hatinya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, wattaqullah yu'allimukumullah. Apabila kamu takut pada Allah, maka nescaya Allah akan ajarkan kamu. Ilmu yang datang secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam jiwa seorang hamba tidak mungkin didapati kecuali dia melalui proses mendapatkan ilmu daripada guru, mendapatkan ilmu secara bersanad, secara pewarisan dengan kefahaman yang sahih menurut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan dia mengamalkan, dia mempraktikkan ilmu yang dia dapat, dan natijah daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan suatu ilmu yang bukan dengan perantaraan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan sebagai satu bentuk kurniaan dan anugerah kefahaman ke dalam jiwanya, hasil daripada ilmu dan juga pengamalannya kepada ilmu yang dia belajar daripada para guru, daripada kitab, yang hanya sebagai perantaraan untuk dapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tambahkan kita ilmu yang bermanfaat dan memenuhi hati kita dengan cahaya-cahaya ilmu yang dapat menyuluh kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keberkatan ilmu itu Allah Taala kurniakan keikhlasan dalam jiwa kita. Dengan keikhlasan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan hati kita tiba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hati yang benar-benar mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mengapa sering kita tangguhkan perintah waktu untuk menyembahnya, tapi mengapa kita selalu